Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar anda pada pagi ini? Salam Isnin buat semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pagi ini kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kita dapat bersama pada pagi ini untuk meneruskan slot sharing tajwid kita. Dan tuan-tuan dan puan bersama saya Ustaz Hadi dari Izzi Ngaji. Dan pada hari ini alhamdulillah kita berada pada episod 222. Jadi selamat datang kepada semua yang baru masuk. Alhamdulillah, jangan lupa untuk bantu saya, tolong sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. Buat sahabat-sahabat yang memberi salam, saya menjawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar semua dan selamat berpuasa kepada mereka yang berpuasa sunat pada hari ini. Dan terlebih dahulu sama-sama kita bersyukur di atas segala nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat iman dan Islam, ya. Dan alhamdulillah kita baru saja selesai berhujung minggu kan, hari Sabtu dan Ahad. Tuan-tuan dan puan pun mungkin sudah menyelesaikan beberapa perkara dalam waktu cuti yang sedia ada ni lah. Yang bekerja, so Sabtu Ahad ni merupakan hari cuti lah, hari rehat bersama keluarga dan sebagainya. Tapi kalau yang memang duduk rumah tu, mungkinlah suasana dia, wallahualam, saya pun tak tahu macam mana rasa dia. Kan orang yang memang dah tak kerja, memang tiap-tiap hari ada je kat rumah kan. Tapi sepastinya tanggungjawab ataupun tugasan-tugasan yang memang kena buat hari-hari tu tak boleh dilupakan lah. Betul tak? Kalau tanya mak-mak ni tahulah. Jadi insyaAllah saya doakan agar urusan tuan-tuan perempuan dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan saya ucapkan tahniah lah. Mungkin ada di kalangan ahli keluarga anda yang baru sahaja selesai walimah ke, kan? Hujung-hujung tahun ni banyak majlis walimah. Cuma kadang-kadang ialah tak boleh nak diwar-warkan. Bukan tak boleh diwar-warkan, maaf. Perkahwinan tu perlu diwar-warkan. Cuma dari sudut majlis tu lah. Kan, majlis walimah kenduri lah. Bahasa mudahnya kenduri tu kita kadang-kadang tak boleh nak jemput ramai. Jadi ni saya secara umum lah ucapkan tahniah. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang menonton ni, ada yang anaknya baru sahaja selesai majlis akad nikah, majlis kenduri, akikah ke apa-apa sahajalah. So saya doakan agar semuanya berjalan dengan baik. Dan insyaAllah buat mereka yang baru mendirikan rumah tangga, moga kekal hingga jannah. Ke ada yang tengah menonton ni baru lepas kahwin ke, mana tahu? Ada tak? Macam aku sikit yang tengah menonton ni kan. Tapi kebanyakannya yang menonton ni para ibu-ibu kan, ibu ayah. Saya dah bawa mak saya ke sini Ustaz. Ke sini tu ke mana tu? Ke sini ke hospital ke apa? Ke ada ayat yang saya baca tak habis tadi atas tu. Okey, selamat datang semua. Jangan lupa teruskan bantu saya untuk share dahulu. Baik, jadi untuk hari ini tuan-tuan dan puan, kita akan sambung bacaan kita seperti biasa. Tuan-puan boleh tengok di bawah. Kita akan sambung surah Ali Imran. Hari ini kita baca 3 ayat, 155, 156 dan 157. Jadi untuk muka surat 70 tuan-puan. Boleh buka Quran muka surat 70 insya-Allah. Lena ke sini ke sana. Apapun saya doakan, kita sama-sama doakan urusan Puan Nani dipermudahkanlah.
menguruskan mak tu tak sihat. InsyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan diberi kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan dan puan jangan lupa doakan juga kita punya kesihatan internet kita. Internet ni pun kadang dia sakit juga. So kena doakan. Moga-moga diberi kesihatan yang baik insya-Allah. Supaya kita punya perjalanan live pada pagi ini berjalan berjalan dengan lancar insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat, para penonton semua, kita nak mula dah ni insya-Allah. So boleh bersedia dengan mashaf masing-masing dan insya-Allah betulkan niat anda semua. Kita tajdid niat. Tajdid ni apa maksud dia? Kita perbaharui niat kita insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ni adalah ganjaran yang besar buat kita, terutamanya ganjaran pahala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Baik, kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, kita dah selesai untuk bacaan pembuka dan bacaan istighfar. Jadi insyaAllah kita teruskan untuk bacaan semasa kita ya. So seperti yang tuan puan lihat di bawah ni, hari ni kita akan sambung bacaan kita untuk 3 ayat. Ayat 100. Sebentar saya bukakan slide dulu.
Hari ni kita akan sambung ayat 155, 156, 157. InsyaAllah. Oh, ke sini maksudnya rumah lah. Okey, baik. Puan Maznah Dolah, Ustaz dan sahabat mohon doa suami dan 3 orang anak makcik COVID. Kita doakan juga Puan Maznah kita, buat suami dan 3 orang anaknya yang sekarang ini disahkan positif ya. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan diberi kesembuhan, syifa ajilan, kesembuhan yang segera insyaAllah. Puan Nora, Ustaz dah sihat ke? Hidung okey? Alhamdulillah hari ni macam okey. Hari ni macam okey. Kalau dia tak okey pun sikit je lah kot. So far setakat ni nampak macam okey lagi, InsyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan, dah sedia ke? Jom kita mulakan. InsyaAllah kita akan baca dulu sama-sama. Ya, kita akan baca sama-sama daripada ayat 155 sampailah 157. Boleh kita mulakan tuan-tuan dan puan? Dah sedia ke belum? Yang belum share, tolong bantu saya untuk share dahulu kita punya siaran langsung ni, live kita pada pagi ini, insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Jom tuan-tuan dan puan, ayuh kita mulakan. Tarik nafas dalam, bersedia. Pastikan kita lontarkan suara kita sebaik mungkin. Dalam masa yang sama kita cuba berusaha untuk menyempurnakan hak dan mustahak pada sebutan-sebutan ataupun perkataan yang kita akan bacakan ini, insyaAllah. Baik, boleh scan dulu ayat-ayat ni tuan-puan. Scan dulu sekali lalu, tengok-tengok dulu. Okay, scan dulu. Boleh? Terima kasih Ustaz Mini-Mini, insyaAllah. Okey, jom kita mulakan. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumush syaitan innama istazallahumush syaitanu biba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru la takunu kalladzina kafaru wa qalu إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Kita dah selesai untuk bacaan kita bersama-sama. Jadi jom kita teruskan tuan-tuan puan untuk kita bedah sedikit ayat-ayat yang kita baru saja baca sebentar tadi. Kita mulakan dengan ayat 155. Dah sedia ke semua? Jom kita mulakan. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 155. Innalladhi. Baik, kat sini ada gunnah musyaddadah tuan-tuan puan. Nun yang bersabdu wajib kita dengungkan dengan kadar 2 harakat. Dengung yang sempurna nah. Dengung yang sempurna. Innalladzina. Baik, untuk alladzi ni kalimah isim mausul ataupun kita sebut alif lam syamsiyah. Innalladzina. Zini ma'asli 2 harakat. Jadi ya mad sebelumnya baris bawah. Untuk zal ni tuan-tuan puan, kita kena keluarkan sedikit hujung lidah kita. Innalladzina tawallau. Wallau. Tawallau. Baik, lau ni kita sebut bacaan lin. Bacaan yang berunsur lunak ya. Waw sukun sebelumnya baris atas. Minkum. Nun mati bertemu kaf, hukumnya ikhfa haqiqi. Kita sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Kita sorokkan, itu ikhfa. Dan kita dengungkan dengan keadaan yang nipis, sebab huruf kaf adalah huruf yang nipis. Minkum yawmal taqal. Minkum. Boleh? K-U-M kum. Kat sini mim mati bertemu dengan huruf ya. Jadi hukumnya izhar syafawi IZS. Jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim. Minkum yau. Yau bacaan lin tuan-tuan puan. Bacaan lunak ya? Waw mati sebelumnya baris atas. Maltaqa. Kat sini ALQ alif lam qamariyah. Okey. Yaumal taqal jam'a. Yaumal taqal jam'a. Sekejap saya nak semak balik kalimah. Apa nama? Kalimah. Ini rasanya bukan alif lam qamariyah ni. Sekejap saya cek dulu. Sebab rasa ni bukan isim. Kejap saya cek maksud dulu. Yaumal taqa. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqa.
Hmm. Nanti saya kena semak balik. Kat sini dia tak tunjuk lah pula. Sebab iltaqa ni maksudnya pertemuan. Dia duduk dalam isim kalau ikut kan. Iltaqa. So saya tak sure yang ni. Saya kena semak balik daripada apa? Daripada kamus. Sebab ni saya tengok ikut Quran je. Sekarang ni kat saya tak ada kamus. Kalimah ni. Jangan saya petakkan dia. Kalimah yang ni. Nanti saya check balik. Tuan-tuan puan nanti saya bagi jawapan. Kalau tengok macam alif lam Allah masya Allah. Kalau tengok macam alif lam qamariyah kan. Tapi kalau ikutkan iltaqa ni dia sebut dia bukan altaqa, iltaqa. Iltaqa. Dia macam kita sebut iltiqa sakinain. Biasa dengar kan kita sebut iltiqa sakinain. Tu saya tengok perkataan ni tapi apa pun nanti saya rujuk balik. Sebab kat saya tak ada kamus lagi. Kena check balik. Sekarang memandai pula kan. Maksudnya kalau kita dia tak ada isu pun. Kalau kita baca minkum yaumal taqa, tetap bacaannya begitu. Cuma point dia kalaulah dijadikan tunggal perkataan ni kan, kita nak sebut al-taqa ke iltaqa. Itu point. Okey, dia macam lah. Faham tak tuan-tuan perempuan? So tak apa. Kita skip dulu. Saya senang je kalau saya tak sure, baik saya cakap tak tahu kan. Daripada saya memandai-mandai. So nanti saya semak insya-Allah. Kalau saya terlupa tu halal lah. Tapi insya-Allah lah saya akan cuba semak balik perkataan ni. Kalau ikut maksud dia dalam dari segi bahasa bertemu lah. Cuma iltiqal jam'an. Cuma saya tengok. Sebab dia macam dia macam alif lam qamariyah. So ni topik hangat kita hari ni. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan balik. Nanti kalau saya terlupa apa nama? Ingatkan saya balik lah. Okey? Jom kita sambung. Yaumal taqal jam'an. Lam ama. Lam ama pun tak pasti juga. Kalau ikut dari segi maksud, tu saya kena check dulu. Kalau lam ama ni kita boleh tahu kan, dia ayat suruh, perintah. Nanti saya check dulu lah. Saya pun tak sempat nak fokus. Saya kena tengok balik daripada tafsiran dia tu. Okey, kita sambung. Yaumal, saya padam dulu ni. Tuan-tuan perempuan padam juga. Yang ni. Alif lam qamariyah ni. Padam yang dia punya apa nama? Yang tumpuan tanda ni. ALQ ni. Boleh? Baik, al-jam'ani. Okey, untuk al-jam'ani, ini confirm alif lam qamariyah lah. Okey. Baik. Jam'a mim mati bertemu ain. Okey. Mim mati bertemu ain ini hukumnya izhar syafawi. Tuan-puan faham kan tadi yang saya cerita tu tadi? Tak pening kan? Bunyi dia sama je baca. Cuma nak confirmkan dari sudut kalimah tu. Ni dari sudut perbincangan bahasa Arab lah. Perbincangan bahasa Arab. Kalau baca, tuan-puan baca minkum yaumal taqa, tu tak ada masalah. Betul dah baca gitu. Cuma tadi saya tak sure dia punya dari sudut apa nama, saya nak kena check balik. Check nak kena check balik. Tiba-tiba je check. Nanti saya check balik i'rab dia apa semua maksud dia. Baik, jom. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani. Bai'ani dua harakat. Mat asli. Ni innama nun bersabdu kita dengungkan dua harakat. Kadar dua harakat. Kat sini WJ lah.
Okey, wajibul gunnah, wajib dengung, nun besar bedu. Innamastazallahumush syaitan. Baik, kat sini tuan-tuan puan ada berlakunya pertemuan dua sukun. Alif mat dengan sin yang mati. Jadi ini yang panggil iltiqa sakinain, pertemuan dua huruf yang mati ataupun dua huruf yang sukun. Jadi kita baca mim ni terus loncat pada sin ni. Innamastazallahumush syaitanu. Innamastazallahumush syaitanu. Boleh? Innamastazalla. Boleh? Tazallahumush syaita. Humusya. Kat sini alif lam syamsiyah. Okey. Tazallahumusya alif lam syamsiyah. Sya ini bacaan lin. Ta masli. Syaitanu bi ba'di. Innamastazallahumush syaitanu. Innamastazallahumush syaitanu bi ba'di. Untuk huruf ain yang sukun, bi ba', huruf ain ni bersifat apa? Tuan-tuan puan, bersifat tawassut. Janganlah saya tulis tawassut sini kan. Cuma tuan-puan ingatlah huruf ain ni dia tak mengalir sangat, tak tertahan sangat. Dia tengah-tengah. Itulah yang dinamakan ataupun dimaksudkan dengan tawassut. Tawassut pertengahan, ya. Ataupun bainiyah. Itu sifat lah. Itu sifat bagi huruf ain. Kemudian huruf dad kita kena tebalkan. Huruf dad mesti tebal selama-lamanya. Bi ba'di ma kasabu. Baik, ma asli, bu asli. Walaqad afallah. Qalqalah sughra, lantun kecil je, lemah. Walaqad afallah. Fallah, kalimah Allah kena tebalkan kerana sebelumnya baris atas. Boleh tuan-tuan puan? Walaqad afallahu anhum. Nun mati bertemu ha, mim mati bertemu hamzah. Dua-dua ni izhar. Ini izhar halqi, ini izhar syafawi. Kalau kita berhenti pun tetap dibaca izhar lah. Anhum, anhum in. Sama je. Mim tu tetap dibaca dengan izhar. Jelas, tuan-tuan puan? Baik, seterusnya. Untuk kalimah innallaha ghafurun halim. Ini kalimah yang biasa kita baca lah. Kita biasa dengar kan. Biasanya innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurun halim kan. Jadi sepastinya ini kita dengungkan. Kalimah Allah tebal. Innallaha. Ha biasa je, jangan pedas. Ghafu, fu asli. Ghain tebal. Run, tanwin bertemu ha, izhar halqi. Ha pedas. Li ma'aril sukun. M-A-L. Innallaha ghafurun halim. Innallaha ghafurun halim. Baik. Ya, habis ayat 155 kita sambung. Ya ayyuha. Baik, kat sini alif pula. Kat sini mat jaiz munfasil. Alif mat berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Cuma kat sini dia dalam kategori mat jaiz munfasil hukmi. Kalau hukum dia memang mat jaiz. Walaupun dari sudut pandang kita mata kita tengok ni macam mat wajib, tapi dia sebenarnya mat jaiz. Tapi masalah takkan timbul kalau kita faham dari sudut
keadaan Hamzah tu sendiri. Hamzah ni dia bertiang kan. Sebelum ni saya ada share pada tuan-puan macam mana nak kenal mak jaiz dengan mak wajib kan. Jadi ada saya kongsikan sedikit orang kata apa, formula lah. Dan formula ni bukannya dicipta oleh saya pun. Memang kat mana-mana pun rasanya rata-rata guru Quran pun mesti akan ajar dengan kaedah yang sama. Cara nak kenal mak jaiz ni iaitu pertemuan huruf mat dengan hamzah yang bertiang. Kan, hamzah yang bertiang macam yang kita lihat sekarang. So jangan confuse lah, walaupun nampak macam duduk sekali tapi sebenarnya tidak. Apapun kadar harakat tetap samalah, 4 ataupun 5 sahaja. Ya ayyuhalladzi. Baik, kat sini isim mausul alif lam syamsiah. Ayyuhalladzina zi mak asli, na'a mak badal. Kadar harakat je sama je tuan-tuan perempuan ya. Untuk Z tu jangan lupa keluarkan hujung lidah. Mak jaiz ia berceraikan. Betul. Pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah. Ya satu perkataan, ayyuha satu perkataan. Ya ayyuhalladzina amanu. Nu mat asli, la mat asli, taku mat asli, nu mat asli, kalladzi mat asli, nakafaru mat asli, waqa mat asli, lu mat asli. Banyak tuan-puan. MA, kalladzi ni ALQ. ALS. Kalladzi kan, isim mausul ataupun kita sebut alif lam syamsiah, tak ada masalah. La takunu kalladzina kafaru wa qalu. Ma'asli li ikhwa ma'asli. Kha tebal tuan-tuan perempuan. Bila sebut ma'asli ni mesti 2 harakat lah. Usah pening-pening. Li ikhwa, kha kita matikan dia dalam kita sempurnakan sifat tebalnya. Wa qalu li ikhwanihim. Mim mati bertemu hamzah, alif mat. Lepas tu kat sini izhar syafawi. Nihim iza mat asli. MA. Iza dot kita kena tebalkan. Bu mat asli. Fil ardi au, bacaan lembut, lunak bacaan lin Ka mat asli, nu mat asli. Darabu fil Baik, untuk ra mati sebelumnya baris atas atau perempuan. Kat sini kita kena tebalkan. Ra ni kita kena tebal. Jangan darabu fil ardi pastikan rasa terangkat pangkal lidah kita ataupun sebahagian besar lidah kita. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi au kanu ghuzzan law kanu. Baik. Dapat cara baca dia fil ardi au ka ma'asli nu ma'asli. Tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah. Ka ma'asli nu ma'asli. Nun mati bertemu dal, ikhfa haqiqi. Na ma'asli, ma ma'asli, ma ma'asli, tu ma'asli. Baik, tanwin bertemu lam, IBG. Masukkan tanwin ke dalam lam tanpa dengung. Au kanu ghuzzal. Masuk je, itu idgham tanpa dengung. Kemudian lau, bacaan lin, waw sukun sebelumnya baris atas. Ka mat asli, nu mat asli, ikhfa nipis. Ikhfa haqiqi, nun mati bertemu dal. Indana ma law kanu indana
ana ma 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 asli ma asli ma asli ma asli. Boleh. Ma tu wa ma asli. Quntilu lu ma asli. Liyaj'al Allah, kalimah Allah kena tebal selama-lamanya jika sebelumnya baris atas. Baik, jim qalqalah sughra kita lantunkan dalam keadaan yang bersahaja ataupun lemah. Okey. Liyaj'al Allahu dha mad asli. Likahas ra kita kena tebalkan baris atas ya. Ikhfa haqiqi nipis, tanwin bertemu fa. Hasratan fi qulu ma asli fi qulu qaf tebal lu mat asli. Qulubihim mimati bertemu waw izharu syafawi IZS. Liyaj'al Allahu dhalika tes 1 2 3. Tadi sangkut sikit tuan-puan. Okey, tuan-tuan perempuan, sekarang dah okey ke? Boleh respon? Tadi dia sangkut jap. Saya perasan tu. So, saya diam dulu. Sekarang dah okey dah? Sekejap kita bagi masa sikit. Kat internet tu. Dia sedang memulihkan keadaan dia. Bagi saya cium jap benda ni. Okey, dah boleh Alright. So, jom kita sambung. Harap-harap terus okey lah. Tadi dia gelong jap. Baik, kita sambung kat sini. Zalika untuk huruf kaf. Yang ni kepala huruf kaf ya. Dalam huruf kaf tu, dalam tu kepala huruf kaf. Zalika ha pedas. Jangan lupa sempitkan kita punya bahagian tengah kerongkong tu. Has ra tebal. Hasratan ikhfa haqiqi nipis. Tan fi qulubihim. Boleh tuan-tuan perempuan? Kalau kita berhenti izhar, kalau kita sambung, misal katalah qulubihim, kan kat sini kan, qulubihim wallah, sama je kita baca dengan jelas. Baik, kalimah Allah lafzul jalalah kita baca taghliz, tebal, sebab sebelumnya tebal kan, sebelumnya tebal, sebab sebelumnya baris atas, sebab sebelumnya terdapat huruf berbaris atas. Wallahu, cuma waw jangan tebal. Tebal pada lam je. Wa tu steady je. Wa. Wallahu yuhyi. Baik. Ni apa hukum dia? Bukan maksilah tuan-puan Kadang-kadang kita keliru. Tengok simbol ni je maksilah kan. Tengok simbol ni je maksilah. Tapi sebenarnya tidak. Ni hukumnya asli lah. Hukumnya mad asli. Ya mad sebelumnya ya berbaris bawah ataupun sebelumnya baris bawah. So baca dua harakat je. Wallahu yuhyi wa yumit. Baik. Kalau kita berhenti kat sini, ma'arid li sukun. Wa yumit.
Kemudian datangkan sifat pada ta tu, sempurnakan sifat syiddah, tahan suara, mit. Kemudian lepas nafas. Mit. Ni bila saya genggam ni maksudnya tahan lah. Mit. Bila saya buka tu maksudnya hams. Yumit. Dia cepat gerakan dia tu. Dia bukan kita orang tanpa ambil masa sangat. Tak. Dia seiring je tu. Wa yumit. Boleh? Ma'arid lis sukun. Kemudian wallahu. Okay, sebentar tuan-puan kita bagi tengok jap. Internet pagi ni kurang baik. Wallahu yuhyi. Saya baca tadi ada yang tulis mat tamkin. Bukan mat tamkin tu kalau ya bersabdu. Ya mat sebelumnya ya bersabdu baris bawah. Kalau ni mat asli je. Wallahu yuhyi. Wallahu yuhyi. Yuhyi. 2 harakat macam biasa. Boleh? Baik. Okey, nampak macam dah okey ni, insya-Allah. Jom kita teruskan. Tak apa, kita cuba habiskan. Tuan-tuan baik. Wallahu yuhyi wa yumit. Kemudian kalimah Allah ni sekali lagi kita tebalkan. Wallah, kalimah Allah ni tebal. Wallahu bima ta'maluna. Wallahu bima ta'maluna. Luma asli. Untuk ain ni tawassut kita apa kita sebut tawassut ni, jangan alirkan suara terlebih sangat ataupun jangan tahan lah. Biasanya orang tertahan. Tu hati-hati. Bima layankan sikit. Wallahu bima ta'maluna basi. Okey. Na, ba nipis, sad baru tebal. Kemudian pergi kat ra ni nipis balik. Ra kita nipiskan kerana sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah. Boleh kena hujah macam tu? Boleh, tak ada masalah. Tapi nak lagi simple tuan-tuan perempuan, ra yang mati sebelumnya ya mad ataupun kita kata ya mati, senang. Ya mati ni pecah pada 2 lah, sama ada ya mat ataupun ya lin. Jadi dua-dua tu kalau ra mati sebelumnya ada ya mat ataupun ya lin, confirm ni nipis. Ingat lagi tuan-tuan puan, saya pernah share pada tuan-puan sebelum-sebelum ni. Kalau ra mati, ra yang kita nak berhenti pada dia kan. Kita nak berhenti pada dia, tapi syarat dia berhentilah ni bukan cerita sambung. Kalau sambung kita tengok baris yang ada pada dia lah. Sekarang ni ra ni mati. Bila ra ni mati, kalau sebelum dia tu terdapat 2 ya, 2 jenis ya, sama ada ya mat ataupun ya lin. Ya mat ataupun ya lin, maka kita kena baca dengan nipis. Dia tak ada pilihan memang nipis sahaja. Dapat ke tuan-tuan perempuan? Okay, macam mana nak nipis? Jangan angkat pangkal lidah. Okay, bunyi dia wallahu bima ta'maluna basir. Basir. Nipis je. Okay, jangan angkat langsung. Basir. Kan? Tu dah naik bunyi tebal tu.
Saya ulang sekali lagi. Cuba tuan-puan buat. Nak ikut saya pun boleh sama-sama. Okey, mula-mula saya buat dulu, tuan-puan dengar. Kemudian saya ulang lagi sekali, kita buat sama-sama. Boleh? Kita dengar dulu. Wallahu bima ta'maluna basir. Okey. Kadar ma'arif sukun ni macam biasalah 2, 4 ataupun 6. Kita cuba buat sama-sama. 1, 2, 3. Wallahu bima ta'maluna basir. Basir. Itu je. Tapi pastikan bunyi lah ra tu jangan hilang pula. Basir. Nak nipis punya pasal hilang terus bunyi ra tu. Jadi hati-hatilah. Kalau tebal jadi macam mana? Bima ta'maluna basir. Nampak tu? Tu bunyi tebal. Basir. Dia tak adalah over pun. Cuma dengarlah bunyi tebal tu kan. Berbeza dengan nipis. Macam tu je. Wallahu bima ta'maluna basir. Okey. Dapat tuan-tuan? Kita teruskan lagi. Satu ayat lagi insya-Allah. Ayat yang terakhir untuk hari ini. Wala inqu. Baik. Untuk nun mati bertemu qaf ikhfa haqiqi. Kat sini kita kena dengung tebal sebab huruf qaf dia huruf tebal, jadi dengung pun tebal. Wala inqu. Macam mana nak tahu tebal ke tidak? Disebabkan kita ialah ikhfa kan, sembunyikan nun di sisi huruf qaf. Jadi huruf qaf ni kan dia dah memang bersifat tebal. Jadi dia automatik sebenarnya bila kita nak sembunyikan pada orang kata apa, berdekatan dengan huruf qaf tu, maka automatik lidah kita akan naik punya. Cuma perlukan latihan yang lebih lah untuk dapatkan bunyi yang lebih, orang kata apa, lebih berkualiti insya-Allah. Wala in qutiltum fi sabilillahi. Baik. Qutiltum mim mati bertemu fa, fi ma'asli, bi ma'asli. Baik, mim mati bertemu fa ni izhar syafawi, jelaskan makhraj dan sifat mim. Qutiltum fi ma'asli, sabi ma'asli, lillah, kalimah Allah dibaca nipis. Sebab apa nipis? Sebab kalimah Allah sebelumnya terdapat baris, huruf yang berbaris bawah. Boleh? Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum. Mim mati bertemu lam, izhar syafawi. Sekali lagi jelaskan, untuk aw ni bacaan lin, bacaan lunak sahaja, bersifat lembut. Aw muttum lamagh. Baik, untuk ghain kita kena tebalkan. Huruf ghain ni tebal. Huruf isti'ala kan? Tebal walaupun dia sukun. Aw muttum lamaghfi, lamaghfi. Huruf ghain kat hujung kerongkong. Itu makhraj dia. Aw muttum lamaghfira. Dan dalam masa yang sama dia bersifat rokhawah kan, huruf ghain ni. Dia takkan lamagh. Jangan disambungkan ataupun dibunyikan dengan bunyi o kat belakang tu. Aw muttum lamaghfi, lamagh belakang tu. Tak perlu, alirkan je. Aw muttum lamaghfiratum minallah. Fi ra kita kena tebalkan, tanwin bertemu mim, IBG tuan-tuan. Idgham bi gunnah kamil. Lamaghfiratum, tum, tanwin bertemu mim. Idgham bi gunnah kamil. Kamil ni maksudnya sempurna lah. Lamaghfiratum minallah.
kalimah Allah kena tebal. Minallahi warahmah. Pedas. Kita sempitkan bahagian tengah kerongkong ni. Warahmah. Ra tebal. Tun kha. Baik, untuk tanwin bertemu kha, hukumnya izhar halqi. Kan? Jelaskan makhraj dan sifat bagi tanwin tu. Tun. Warahmatun kha. Tebal. Untuk kha ni tebal. Sebab apa? Sebab dia baris atas. Sorry. Pertama, sebab dia huruf isti'la. Dan jangan muncung lah. Sebab dia baris atas. Kalau baris depan baru kita muncung. Jadi kha. Warahmatun. Tun muncung lah. Sebab dia tanwin baris depan kan. Warahmatun khairum. Baik, bacaan lin tuan-tuan. Rum tanwin bertemu mim idgham bi gunnah IBG, dengung sempurna ataupun kalau dalam ikhfa ni kita panggil idgham kamil lah. Idgham bi gunnah kamil. Khairum mim. Jadi kat sini wajibul gunnah. Kadar dengung dia sama je tuan-puan. Cuma situasi je berbeza. Khairum mimma yajma'un. Bima yajma'un. Untuk jim yang sukun kita lantunkan dia qalqalah sughra. Yajma'un. Mad arid li sukun kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Dapat tak? Warahmatun khairum mimma yajma'un. Begitu tuan-tuan dan puan. Dapat tak? Setakat ini tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah selesai ayat 155, 156, 157 insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk hari ni pun saya rasa tak ada apa-apa yang nak diinformkan. Cuma itulah, standby lah kepada mereka yang join seminar. Kepada mereka yang join seminar Easy Tajwid set, seminar Easy Tajwid. So pastikan Sabtu ni anda dah betul-betul get ready, bersedia, download Zoom apa semua. Dan yang paling penting pastikan tuan-puan berada dalam grup Telegram lah. Kerana link Zoom akan disertakan pada hari kejadian nanti dalam grup tu nanti. Dalam grup Telegram. Kepada yang join sahajalah ya. Kepada yang join sahaja. Minggu ni insyaAllah. Berapa hari lagi? 1, 2, 3. Lebih kurang 4 hari lagi lah. Ya. Jangan lupa. Itu sahajalah pesanan saya setakat ini. Untuk yang lain insyaAllah tak ada apa-apa. Jadi jom kita teruskan bacaan kita tuan-tuan dan puan. Kita bertalaki, kita baca sama-sama untuk 3 ayat ni. Boleh? Baik, jom. Saya harap semua sudah bersedia. Kita mulakan insya-Allah. Nanti akan diberikan insya-Allah. Tuan Tash Yamani. Nanti kita akan Tuan Tash Yamani dah tengok dalam grup Telegram. Sebab saya rasa dah dapat dah. Saya baru teringat. Tuan Sadli Abdullah pun dah dapat kan? Tuan Sadli dah dapat. Modul dah kita dah bagi dah dalam grup Telegram tu. Kalau ada apa-apa nak ni, boleh terus berurusan dengan tim kami Tuan Tash Yamani dan sahabat-sahabat yang lain lah. Kokot ada terlepas pandang tu. Sebab modul tu kita bagi dalam grup, tak silap saya. Boleh? Nanti saya check balik. Okey. InsyaAllah. Baik, jom kita mulakan tuan-tuan. InsyaAllah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli.
Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tes. Okey, tuan-tuan perempuan, dengar saya clear tak sekarang? Tadi sangkut je. Tengah isti'azah sangkut. Link group kat mana? Yang masterclass, nanti insyaAllah kita akan inform. Kalau ada yang tak dapat link lagi kan. Okey dah, okey. Kalau ada tim yang sedang mendengar ni, Encik Elmi ke kalau ada, minta ni apa nama? Tolong ingatkan sekali, takut saya terlupa nanti tentang masterclass punya ni, untuk masuk dalam grup Telegram seminar Easy Tajwid tu. Okey, terima kasih. Sangkut ke Ustaz? Tadi sangkut. Jom kita mula balik Harap-harap okey ni. Jom. Bismillah. Sekali lagi kita mula balik insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إن الله غفور حليم. إن الله غفور حليم.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون
صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله. Baik, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita dah selesai dah bacaan kita untuk pagi ini. InsyaAllah untuk next untuk sharing tajwid berikutnya pada hari Rabu nanti, InsyaAllah kita akan sambung ayat 158 hingga 160 insyaAllah. Okey, ayat 158 hingga 160 insyaAllah. Boleh? Daripada walaim muttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun sampailah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Boleh? 3 ayat insyaAllah pada hari Rabu nanti. So, terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat semua untuk kehadiran dan komitmen pagi ini. Kepada yang belum share, boleh share lagi. Sempat lagi nak share ni sebenarnya kan. Nanti bolehlah sahabat-sahabat lain tengok ulangan dan sebagainya. Itu saja tuan-tuan puan. Hari ni tak ada apa-apa pengumuman. Cuma itulah kepada mereka yang sertai kita punya seminar pada Sabtu ini, pastikan tuan-puan bersedia dan macam saya sebut tadi, pastikan duduk dalam grup lah. Ada dalam grup. Nanti link Zoom nanti kita akan bagi dalam grup tersebut. Kalau ada apa-apa pertanyaan, terus hubungi tim kami, insyaAllah mereka akan bantu anda untuk selesaikanlah apa jua isu yang berlaku. Tak dapat masuk grup dan sebagainya, bagi tahu je. Jangan diam lah. Kalau diam kami tak tahu kan. Kena bagi tahu. Itu saja untuk hari ini tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah kita tangguhkan pengajian kita hari ini dengan doa tilawah dan kita terus tutup dengan tasbih kafarah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Baik, tuan-tuan dan puan, kita dah selesai untuk pengajian hari ini. So, itu sahaja. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau ada apa-apa kekurangan daripada pihak saya mohon maaf. Itu mungkin kelemahan saya. Dan apa yang baik itu semua daripada Allah SWT. Yang kurang tu semuanya daripada saya sendirilah. So, teruskan untuk doa yang baik-baik buat kami di Izin Ngaji ini, insyaAllah. Dan selamat maju jaya semua. Selamat meneruskan aktiviti harian anda. Dan sampaikan salam saya pada ahli keluarga anda. Kenal tak kenal belakang cerita. Kain salam je dulu. Boleh? Baik, tuan-tuan dan puan,
Saya undur diri dahulu. InsyaAllah jangan lupa hashtag kita santai dan bersampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Esok tak ada live sharing tajwid. Kita berjumpa lagi pada hari Rabu nanti, insyaAllah. Kepada mereka yang baru masuk, mungkin ada yang baru pertama kali bersama saya dalam live pagi ini, dalam sharing tajwid. So boleh masuk dalam grup Telegram lah. Kita ada letakkan link grup Telegram umum. Nama grup tersebut Easy Ngaji Warrior. So selamat datang kepada yang baru hadir, insyaAllah. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya? Parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu, di syafaat padanya, tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan. Dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitu